الحمد لله الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Dalam arti kata, marilah kita menunaikan perintah Allah dan fardu apa sahaja yang diperintahkan ke atas kita dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa itulah akan menjadi bekal yang baik dalam kehidupan kita, sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, yang setiap orang perlu kepada bekal untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sudah pun 2 minggu kita lalui bulan Syawal. Ramadan sudah berpisah. Bulan Syawal sudah pun setengah bulan yang kita sedang berada di bulannya. Sebagai peringatan kepada hadirin semua, sesiapa yang belum sempurna lagi puasa ni hari di dalam bulan Syawal, marilah kita sempurnakan bilangan puasa tersebut. Dan bagi siapa yang sudah pun sempurna, marilah kita tambahi hari-hari yang masih ada lagi dengan puasa sunat, hari Isnin ataupun hari Khamis. Semoga dengan kebaikan yang ada di dalam bulan Syawal, bukan hanya berpuasa ni hari, bahkan amalan-amalan yang menjadi saki-baki daripada bulan Ramadan, kita dapat beramal, bekerja supaya dengan bayar Ramadan masih lagi ada di dalam kehidupan kita, seterusnya sampai ke bulan Ramadan yang lagi akan datang insya-Allah. Ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, saya sediakan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini, iaitunya kesatuan ummah di antara impian dan harapan. Oleh kerana kita melihat di belakang-belakang hari ini, iaitunya umat Islam kita walaupun diseru supaya bersatu, berada di atas satu jalan ni dan cara hidup yang berdasar kepada Al-Quran, As-Sunnah, mengikut pahami As-Salafus Salih, tapi menjadi fitrah semula jadi Allah Subhanahu Wa Taala cipta ataupun buat manusia ni ada cara fikir dan cara hidup mereka berlainan. Perkara ini bukan perkara pelik, bahkan menjadi perkara biasa. Manusia berlainan cara berfikir, cara hidup, tapi perselisihan ataupun apa yang menjadi tak serupa tu adalah sebagai rahmat untuk kita saling memahami di antara satu sama lain.
Ajaran Islam adalah ajaran yang murni, yang baik. Ajar supaya setiap penganutnya ataupun orang yang beragama Islam supaya luah cara mikir dan luah cara hidup. Di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada cerita satu perkara kadang-kadang 2-3 bentuk, supaya orang yang terima ataupun orang yang belajar tu dapat memilih apa sahaja yang dia rasa mudah ataupun senang dalam kehidupannya. Sama ada ibadat ataupun cara hidup yang Nabi buat. Sebagai contoh, sahabat-sahabat Nabi pada zaman dahulu amat sedikit kalau kita nak himpun semua sejarah para sahabat yang berselisih pendapat di zaman Nabi. Walaupun berselisih pendapat selepas daripada Nabi SAW wafat. Hari ini kita berhajat benar kepada banyakat supaya dengan Nabi SAW masih ada di zaman kita. Walaupun Nabi sudah pun wafat, tapi kehidupan masyarakat kita dah setiap pihak nak kepada ajaran Al-Quran, ajaran sunnah Nabi dan kesatuan umat. Maka marilah kita bawa kehidupan kita, setiap orang azal semua katanya dalam hidup kita, kita nak kepada kesatuan umat, dan orang-orang Islam semua adalah bersaudara. Walaupun tak serupa sikit sebanyak, itu adalah satu fitrah yang Allah Ta'ala buat dah di atas muka dunia. Tapi dengan sebab cara fikir ataupun hati yang tak bersih, menyebabkan kadang-kadang amal ibadat jadi berpecah sehingga menjadi puak. Padahal amal ibadat ataupun agama ni tak sepatutnya orang-orang ambil untuk berbalah, untuk berpecah belah. Sebab Islam adalah agama untuk kita bersatu padu, pakat pahal di antara satu sama lain. Selisih pendapat tidak membawa kepada perpecahan umat. Khilaf di antara para ulama tidak membawa kepada perpecahan. Bahkan mengikut siapa yang selera nak turut mana-mana pendapat ulama, maka itulah kira katanya tepat dia gantung, tepat dia pegang. Sebab itulah di zaman Nabi tidak ada perselisihan, sebab Nabi lah orang yang tatsin apa yang betul, apa yang salah. Kadang-kadang Nabi hukum sama-sama betul di antara para sahabat yang buat satu macam dengan satu macam lain pula. Nabi royak katanya sama-sama betul, kullun ala khair. Setiap kumpulan berada di atas kebenaran, kebaikan. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, inilah menjadi suatu perkara yang Nabi sudah royak. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas daripada aku mati, maka dia akan boleh tengok, boleh lihat perselisihan yang sangat banyak. Sehingga para ulama, sama ada ahli sejarah ataupun ulama dengan secara umumnya, ayat katanya perselisihan ni akan berpecahnya sampai ke hari kiamat. Tapi masih lagi ada kumpulan yang Nabi royak katanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan adanya satu kumpulan, sentiasa ada semua umat aku, iaitu orang yang menegakkan kebenaran, duduk di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak ada siapa yang boleh merusak ataupun memusnahkan mereka itu sampai ke hari kiamat. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala cipta manusia ni daripada ibu dan bapa yang sama, iaitu Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Anak cucunya terdiri daripada para nabi dan rasul.
sebahagian daripadanya dilantik menjadi rasul, saling pesan memesan supaya semua anak cucu berpegang dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tetap menjadi makhluk yang Allah Taala buat tak serupa, ada berbagai cara mikir, cara hidup. Walaupun para rasul pada zaman dahulu pesan dah, tetap belum pada nak mati pesan kepada umat satu persatu. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun juga pesan beberapa perkara sebelum Nabi nak mati, terutamanya ketika Nabi mengerjakan ibadat haji yang dikatakan Hajjatul Wada'. Ambil khutbah Nabi, mari baca, mari ulas semula, kita akan dapati banyak pengajaran-pengajaran yang Nabi sebut kepada seramai-ramai manusia umat dia pada ketika tu, iaitunya ketika mengerja ibadat haji di Padang Arafah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala firman di dalam surah Hud ayat yang ke-118 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Maksudnya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Kalau sekiranya Tuhan kehendak, bermaknanya ayat ni ayat katanya kalu. Benar kalu-kalu ni goliknya benda yang tak jadi, tak mungkin, ataupun kemungkinan perkara tu akan berlaku. Tapi Allah Ta'ala ayat katanya jikalau Tuhanmu hai Muhammad menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Ini adalah suatu penetapan daripada Allah Ta'ala. Tuhan rakyat selalu katanya manusia tetap selisih pendapat. Walaupun usaha di semua pihak untuk menyatukan umat, tapi mustahil sama sekali nak jadi satu pahami, satu pegangi, satu alire. Sebab itulah bila kita tengok kuam laklai manusia hidup di atas muka dunia, tak ada nak kepada orang kafir dak, orang kafir tak ada masuk dak. Orang Islam kita kuam laklai itu adalah cara untuk kita boleh pilih. Sama ada hak agama, cara hidup asalkan betul dengan ajaran Allah, tak bercanggah dengan ajaran Rasul, maka itu adalah maknanya boleh kita pegang, boleh kita amal dan boleh kita guna. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Inilah yang kita duk nak, iaitunya orang yang tak selisih, orang yang buai semua hasad deki, berpuak, takabur, berasa katanya hak dia betul, hak orang lain salah. Inilah orang yang Allah Ta'ala puji di dalam Quran, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Tuhanmu, yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dia untuk itulah Allah menciptakan mereka. Bermaknanya orang yang terpilih di kalangan semua manusia di atas muka bumi ni, iaitunya Allah Ta'ala pilih orang yang tak berselisih. Pegang apa sahaja yang dicerita oleh Allah, dicerita oleh Nabi, pakai amal, pakai guna untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita fikir baik-baik, saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Sepatut ke tak kita ambil agama mari duk balah? Padahal agama ni adalah cara untuk kita nak munajat Allah Ta'ala, nak buat amal ibadat, nak guna cara hidup kita, nak buat betul dengan ajaran Allah, nak buat Allah Ta'ala terima amalan kita, kita dapat pahala selamat dunia, selamat akhirat. Tapi ada sebahagian iaitunya ambil agama buat balah, sehingga kadang-kadang ha sapuh muka, ha usolli, hat kunuk dan sebagainya, jadi berpuak, jadi banyak-banyak kumpulan, wal iyazu billah.
Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, hak pentingnya marilah kita pakak-pakak belajar, pakak mengaji. Kalau sekiranya semua pihak setiap orang pakak saya belaka kepada Nabi, saya belaka, kasih belaka kepada Allah Ta'ala, marilah kita pakak ambil ajaran daripada Quran, daripada sunnah Nabi, dan orang-orang mengajar pula mengajarlah jadi luah. Bukan satu lorong, satu pendapat. Bahkan ada beberapa pendapat royaklah kepada orang ngaji, orang dengar. Inilah yang dikatakan orang ngajar maju, dan dia ingin supaya orang ngaji dengan dia maju. Lepas tu ikut nak pilih hak mana-mana. Dia royak dah 10 pendapat. Maka pilihlah hak mana-mana pendapat yang dikira katanya boleh. Ada yang ulama royak katanya dia berpegang ataupun dia berpendapat macam tu. Tapi yang kita lebih muyul ataupun lebih berasa seronok apabila kita dapati hadis sahih yang betul dan mutawatir, yang dikira katanya diamal, dicerita, dibawa oleh para sahabat pada zaman itu, gapo hak Nabi buat. Hak itulah yang kita berasa nuk cintanya kepada amalan-amalan yang dikatakan Nabi selalunya buat. Walaupun tak salah kalau sekiranya Nabi hanya biasa buat sekali dalam hidup dia. Tak salah kita nak pergi ambil benda tu. Tapi ambillah hak Nabi selalu duk buat. Cuba kita misal mudah-mudah katanya Nabi semaya tiap-tiap hari macam mana. Ambil hak tu mudah-mudah. Mula daripada Nabi takbir sampai ke Nabi wishaleh. Cuba kita belajar, lepas tu cuba kita tanya katanya selama hidup kita umur setakat ni dah, biasa ke tak kita ngaji daripada hadis, daripada Quran yang benar-benar menjadi laktan katanya Nabi semaya lagu ni daripada takbir sampai ke sub wishaleh. Dengan kita duk semaya dalam sangkum kita, boleh jadi kemungkinan saya tangkau sangkit katanya orang tu dia semaya sejak daripada budak-budak sampai ke hari ni, dia tak biasa ngaji daripada laktan ti cacin. Tapi duk turut orang, turut daripada orang nampak orang tu buat lagu tu. Kerasa sangkom buat lagu tu, dia buat lagu tu kata. Inilah yang menjadi suatu soalan katanya orang Islam kita ngaji tak lagi. Ngaji daripada dalil yang jelas, satu-satu perkara yang dia duk amal, duk buat. Saya tak ada nak royak katanya betul tak betul, semua adalah betul belaka. Tapi marilah kita pakak-pakak belajar, pakak baca, pakak maju hidup kita dengan apa? Dengan ilmu dan daripada sumber ataupun lengtima yang datang daripada Al-Quran, daripada sunnah, mengikut pendapat-pendapat ulama. Walaupun ada banyak pendapat ulama, cuba kita baca perhabis, kita tengok perhabis, lepas tu kita berasa selera, berasa muyo nak ambil hak mana untuk kita guna. Alhamdulillah kita boleh guna belaka. Hak pentingnya jangan balah. Hak penting jangan selisih sampai ke pecah belah. Selisih pendapat tak ada gapo, tapi jangan sampai ke pecah belah. Kadang-kadang kita berasa malu apabila orang-orang kafir duk ambil gambar-gambar perpecahan umat, sama ada orang Islam ataupun orang kafir sendiri. Mari duk cai katanya inilah perpecahan. Orang-orang Islam kita pun pakat duk dengan sebab majunya teknologi pada zaman learning, kita tengok masya-Allah setang-tang. Kadang-kadang semua Islam belaka tapi duk comti kata mung kata aku dan sebagainya. Hak sepatutnya kita nak sebar kebenaran supaya umat maju, celak mata, gi ke arah lebih maju dalam kehidupan, sama ada hak ibadat, hak kehidupan sangkum, politik dan sebagainya. Inilah yang dikatakan matlamat hidup kita di atas muka dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidup lebih kurang 60 sampai 70 tahun. Supaya Nabi royak di dalam satu hadis, a'maru ummati ma baina as-sittin was-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umat aku duduk di antara 60 sampai 70. Sikit yang orang yang lebih pada tu. Bermaknanya kita boleh kau sangkit dalam kehidupan kita.
Bila kita umur kau sehari kau banyak, ingatlah katanya tak lama dah kita hidup atas muka dunia. Pas tu jual matlamat. Nak ke gapo atas dunia? Tak lah kita nak bawa benda hak kita balah. Siapa ke dalam kubur, siapa ke akhirat sikit lagi nak balah lagi depan Allah Taala. Tak mungkin sama sekali. Kita nak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi hidup kita cuci bersih. Bila kita mati penuh dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu, orang tua kita katanya, apabila mati pejam mata rapat. Tu Allah orang tua kata, kita naknya kita mati di dalam Islam sebab Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita. Kita dak dengar semua anak minggu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu benar-benar jadi orang Islam yang sempurna dalam kehidupan kamu. Cuba kita tanya, katanya sempurna lagi. Kita dak buat zaman lah ni. Ngaji cukup tak lagi? Orang-orang mengajar, inilah kita perlu kepada akad kedudukan umat kita, iaitunya salah satunya dengan ilmu, dengan kebaikan yang ada di dalam Islam. Apabila orang pakat faham belaka, insya-Allah kesatuan umat dia akan semula, akan hidup semula. Wallahu alam, kita harap mudah-mudahan setiap orang hak pakat duk doa di dalam bulan Ramadan, ya Allah satukanlah umat Islam. Kita duk doa sama di dalam khutbah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Minta ampun kepada orang Islam, muslim, muslimat. Kadang-kadang kita tak kenal ni. Seluruh dunia kita duk minta. Bermaknanya kita adalah kesatuan umat. Minta laknat ke atas orang-orang kafir, supaya Allah Ta'ala laknat orang kafir yang duk menetai Islam. Semua pakai amin belaka seluruh dunia. Kalaulah kita boleh dengar suara-suara di dalam masjid, setiap buah masjid, Masya Allah, kita dapati padan dengan orang Islam semaya Jumaat seluruh dunia dengan satu doa yang pakat minta supaya belaka, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma ja'alna mutahabbin. Pakat doa belaka, mintalah ya Allah kami semua ni berkasih sayang, satukanlah barisan kami semua menjadi orang yang bersaudara. Tapi hakikat yang sebenar tidak serupa dengan doa yang orang-orang Islam duk minta. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau lah nak kata pesan ni adalah pesan ni juga, iaitunya marilah kita pakat cuci hati dan perasaan kita, fahami kita, cara hidup kita, tujuan matlamat kita hidup di atas muka dunia. Cuba kita tanya, kata kita nak ke gapo. Kalaulah 2-3 soalan saat ni boleh kita klik-klik untuk diri kita sendiri, alhamdulillah, bermaknanya kita hidup atas dunia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masuk salah seorang daripada orang nak kepada kebenaran hidup di atas muka dunia, dan jangan sama sekali ada hasad dengki. Cuba kita dengar, perhati baik masa kita duk semayang mayat, sebut semua doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Allah, janganlah capak di dalam hati kami membenci di antara orang-orang yang beriman. Bermaknanya kita duk minta, ya Allah janganlah bubuh dalam hati aku deki, cerca ke orang, laknat ke orang, pelekeh ke orang. Sebab kita adalah bersaudara. Allah Ta'ala kita, ikat kita, tamak kita dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka marilah kita bersaudara, dan kita kena ambil persaudaraan letak di depan lebih daripada apa-apa sahaja. Kalau sekiranya kita sayang sesama orang Islam, sama ada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, dia adalah saudara kita, sedaging sedarah. Dan Allah Ta'ala akan himpung semua setiap orang di hadapannya untuk hukum siapakah yang betul dan siapakah yang salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, di khutbah yang kedua ingin juga saya sebut sebagai peringatan kepada kita hidup atas muka dunia adalah sementara. Akhiratlah tempat yang kekal abadi bagi hidup kita. Nabi biasa sebut di dalam satu doa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Nabi royak perasaan lembut daripada hati dia kepada Allah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat sahaja. Bermaknanya dunia ni adalah tempat kita lalu jalan nak menuju kepada kematian. Apabila kita dibangkit di akhirat kelak, semua setiap orang yang ada iman dia nak pergi kepada syurga. Bahkan orang-orang kafir di dunia pun dia percaya katanya kuam dingam yang dia dok buat akan boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Sebab tu dok ada belaka setiap bahasa di atas muka dunia, sawan, neraka, syurga, neraka, paradise, hell dan sebagainya. Pakat dok royak belaka ada syurga, ada neraka selepas daripada mati, kecuali setengah-setengah agama yang tak percaya kepada akhirat. Dan memang banyak agama-agama yang percaya katanya kehidupan manusia hanya hidup di atas muka dunia, lepas pada mati sunnah habis. Kita percaya kepada rukun iman berhubungnya dengan hari akhirat, qada dan qadar. Sebagai satu perhatian kepada kita, orang yang diselamatkan daripada api neraka, yang boleh kita amal mengikut hadis Nabi SAW daripada Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Ceritanya Nabi SAW bersabda, ma min abdin mu'minin yusalli 4 raka'atin ba'da zuhri fatamassu wajhahu an-naru abadan insyaallah azza wa jal. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nombor 1824. Hadis ni boleh kita guna, boleh amal selalu dah. Iaitunya Nabi katanya sesiapa yang mana-mana hamba mukmin yang semaya sunat 4 rakaat selepas daripada zuhur, bermaknanya semaya 2, lepas tu 2 cukup 4, maka muka ataupun wajah orang tu tidak akan dibakar oleh api neraka selama-lamanya insya-Allah azza wajalla. Ni adalah satu amalan yang boleh kita guna dalam kehidupan kita. Yang kedua, hadis juga, iaitu daripada Ibnu Umarah bin Ruwaibah daripada bapaknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yalijun nar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Hadis dikeluarkan oleh Muslim, Kitabul Masajid 1469. Maksudnya tidak akan masuk neraka orang yang semaya subuh, utamanya orang semaya subuh berjemaah.
Cuba kita tanya masyarakat kita yang banyak-banyak masjid, boleh katakan setiap buah masjid orang semaya subuh Jumaat berapa orang? Semaya tu semaya belaka. Boleh jadi cakus sore di rumah nanak hari. Setengah-setengah orang lama-lama sekali berasa puah semaya sore subuh di rumah, berasa bangun dulu pergi semaya di masjid. Masya-Allah. Pas nak royak katanya masyarakat maju. Cuba tanya setiap orang kalaulah ada di dalam masjid kita pada hari ni, siapa yang rasanya dia tak biasa semaya subuh berjemaah di masjid, tak biasa semaya sunat belum pada subuh, marilah kita pakat patena hidup kita. Nabi royak katanya siapa yang semaya subuh dan semaya asar, orang itu tidak akan masuk dalam api neraka. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, banyak lagi hadis-hadis yang ingin saya sebut tapi masa tidak mengizinkan kepada kita. Mudah-mudahan kita hidup di atas muka dunia ni sebagai hamba Allah yang sebenar. Bawa diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, terutamanya bawalah diri kita dan keluarga kita supaya selamat daripada api neraka. Semua kita nak hamnak duduk dalam syurga belaka. Pakat nak pergi tangi belaka, pakat nak jadi saudara belaka. Tak sebalah di antara kita dengan orang-orang Islam. Inilah matlamat tujuan sebahagia daripada tujuan hidup kita orang Islam, iaitu nak berkasih sayang, nak turut ajaran-ajaran yang sebenar daripada Allah dan Rasul. Maka marilah kita sama-sama kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi SAW, terutamanya pada hari Jumaat macam ni. Marilah kita sama-sama banyak berselawat ke atas Nabi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat selalunya selawat ke atas Nabi dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.